Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afia Alia binti Muhammad Ziman. Kami daripada kelas Falsafah PC5. Kemajuan teknologi dilihat semakin berkembang di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Kewujudan teknologi ini memberi kemudahan kepada seluruh manusia dengan mempercepatkan setiap pekerjaan dan memudahkan lagi pekerjaan mereka. Uh, uh, Perkembangan teknologi maklumat ini merupakan bukti di mana cetusan idea manusia semakin berkembang dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Namun begitu, keselamatan maklumat merupakan faktor yang amat penting yang perlu kita jaga kerana jenayah cyber berlaku dengan berleluasa dan ini menyebabkan kerugian beribu ringgit. Jadi kita haruslah menjaga maklumat ini supaya keamanan dunia terus dijaga. Selamat pagi semua, nama saya Gan Wilson. Hari ini saya akan buat perbincangan tentang ringkasan artikel. Artikel ini akan membincangkan bahawa bentuk ancaman keselamatan maklumat atau proklamasi mengenai sistem keselamatan maklumat pada era revolusi industri keempat dan pentingnya keselamatan maklumat berdasarkan arkeologi sebagai asas untuk memikirkan penerapan sistem keselamatan maklumat dan mengandungi cadangan penting untuk arah perkembangan ilmiah berdasarkan falsafah sains dalam mengenali era industri keempat. Melalui perkembangan teknologi maklumat dapat membuktikan bahawa manusia selalu berfikir dalam kehidupan ketika mereka berhadapan dengan masalah bagaimana jalan penyelesaian yang mereka gunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah ini. Sehingga penyelesaian menjadi rasional, penciptaian idea-idea baru, perkembangan teknologi maklumat selalu memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tetapi perkembangan teknologi maklumat juga selalu memberikan kesan negatif. Salah satunya adalah keselamatan. Keselamatan maklumat menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia. Era revolusi industri keempat sebagai bukti bahawa kehidupan dan perkembangan berterusan teknologi maklumat selalu berkaitan dan industri keempat adalah istilah yang agak baru yang masih belum banyak diketahui dan difahami oleh manusia. Dalam artikel ini juga menyelesaikan tentang arkeologi yang berasas dari kata archeo dalam bahasa Yunani dan bermaksud teori nilai-nilai yang berkaitan dengan kegunaan pengetahuan yang diperoleh. Arkeologi lebih tertumpu pada nilai kegunaan sains. Pengetahuan dilihat saling berkaitan dengan moral. Arkeologi terbahagi kepada 3 bahagian penting, iaitu tindakan moral yang melahir etika, apresiasi keindahan yang melahir etika, dan kehidupan sosial dan politik yang melahirkan falsafah politik sosial. Kesimpulannya adalah bahawa arkeologi nilai pengetahuan yang diperoleh seseorang akan kelihatan seperti faedahnya bergantung kepada sejauh mana orang itu menggunakan pengetahuan, sama ada pengetahuan itu digunakan kebaikan atau sebaliknya. Salam sejahtera, Madam. Nama saya Hotapeng dari Falsafah Ilmu PC5, Grup 14. Artikel yang kita pilih adalah mengenai dengan tajuk arkeologi. So, saya akan meneruskan bahagian ringkasan artikel.
Artikel ini juga menunjukkan kaitan antara arkeologi dan falsafah sains. Nilainya adalah objektif tetapi kadang-kadang subjektif. Ia mengatakan secara objektif kerana nilai tidak bergantung pada subjek atau kesedaran hakim. Seseorang saintis mesti melihat realiti empirika dengan menolak kesedaran ideologi, agama dan budaya. Nilai objektif hanyalah tujuan utama, tidak terikat dengan nilai subjektif. Seterusnya, hubungan artikel ini juga menerangkan bahawa hubungan arkeologi dengan perkembangan pengguna internet pada era revolusi industri 4.0. Artikel ini menunjukkan bahawa perkembangan pengguna internet di Indonesia telah berkembang besar. Penulis menyebutkan bahawa peningkatan pengguna internet disebabkan oleh trend dalam pengembangan teknologi dan berbagai keperluan. Dan akhir sekali, artikel ini adalah menerangkan hubungan arkeologi terhadap ancaman informasi pada era revolusi industri 4.0. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak mengubah serta memudahkan orang dalam menjalankan kehidupan harian. Falsafah arkeologi dapat dipergunakan dengan salah dalam segelintir manusia yang mementingkan tujuan pengetahuan itu sendiri. Artinya, pada tahap-tahap tertentu, kata ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malahan menimbulkan bencana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Saliuddin. Okey, seterusnya saya ingin membentangkan tentang 5 isi penting terdapat dalam artikel ini. Okey, isi penting yang pertama ialah dimensi ilmu, teknologi dan ancaman terhadap keselamatan maklumat. Okey, ilmu dan teknologi merupakan sesuatu yang saling berkait rapat. Untuk menghasilkan suatu teknologi memerlukan pengetahuan tentang ilmu dan kepakaran dalam sesuatu bidang. Dan kita boleh tahu dengan lihat idea terjadinya suatu teknologi dengan masalah yang muncul dan bagaimana manusia ingin menyelesaikan masalah itu. Manusia berfikir dan menelaah ilmu untuk menghasilkan teknologi dan terjadilah teknologi yang semakin pesat sekarang ini. Okey, dengan adanya teknologi yang semakin pesat sekarang ini, pelbagai aktiviti dan transaksi dilakukan secara dalam talian. Ia amat memudahkan kehidupan manusia. Namun begitu, dengan adanya kemudahan yang berlaku sekarang ini, ia membuka peluang kepada ancaman terhadap teknologi maklumat. Okey, seterusnya ialah tentang falsafah ilmu keselamatan sistem maklumat. Ini menerangkan tentang falsafah ilmu yang terkait dengan keselamatan sistem maklumat. Berlakunya jenayah sistem maklumat, ancaman sistem maklumat berkait juga dengan ilmu. Hal ini kerana ia berlaku kerana kepakaran dalam satu ilmu bidang tapi digunakan secara tidak benar dan mereka menggunakan kesempatan terhadap ilmu yang dimiliki untuk melakukan jenayah cyber. Okey, seterusnya membincangkan tentang betapa pentingnya keselamatan sistem maklumat. Manusia sekarang perlu berhati-hati dengan sistem maklumat dan memastikan sistem maklumat yang digunakan memiliki 3 prinsip utama, iaitu kerahsiaan, integriti dan ketersediaan. Isi penting seterusnya adalah pencegahan secara global. Pencegahan secara global amat penting supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya jenayah cyber yang berterusan. Langkah yang pertama dengan meningkatkan dan memperketatkan undang-undang jenayah cyber. Seterusnya, meningkatkan kualiti pemahaman dan kepakaran pihak berkuasa tentang jenayah cyber. Sebagai contoh, pihak polis yang menangani kes jenayah cyber. Seterusnya, meningkatkan sistem rangkaian komputer nasional mengikut standard international. Setelah itu, kita dapat membantu dengan memberi pendedahan kepada masyarakat tentang adanya jenayah cyber. Hal ini supaya dapat mereka lebih berhati-hati di masa hadapan. Dan akhir sekali, mengadakan hubungan baik antara negeri supaya dapat menyelesaikan masalah jenayah cyber international. Seterusnya, isi penting yang ingin saya bentangkan ialah ancaman keselamatan maklumat di era revolusi industri 4.0. Apakah revolusi industri 4.0? Secara amnya, industri revolusi 4.0 ini wujud dengan kemunculan superkomputer, telefon pintar dan kenderaan tanpa pemandu.
dan untuk lebih jelas manusia dibantu oleh robot. Dan dilihat pada era ini terdapat pelbagai ancaman yang berlaku, dan pertama ialah kebocoran maklumat dan data peribadi, penggodaman dan seterusnya ialah bully cyber. Ini dilihat merupakan jenayah yang baru di era cyber pada masa kini. Jadi kita haruslah menjaga maklumat ini agar tidak tercemar dan mudah tersebar. Okey, seterusnya ialah cadangan menuju ke arah pengembangan sains keselamatan maklumat. Sekarang kita lihat teknologi maklumat bergerak seiring dengan pengembangan sains. Jadi cadangan yang ingin saya bentangkan adalah menyediakan generasi baru ke arah 4.0. Ini dengan menerapkan industri 4.0 ini ke dalam sukatan pelajaran mereka, bahkan menyediakan institusi yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0 ini. Seterusnya ialah cadangan yang saya kemukakan ialah menyediakan menggalakkan masyarakat agar mengikuti arus perkembangan teknologi ini agar masyarakat kini tidak ketinggalan ke belakang dengan mengetahui informasi-informasi yang penting. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nur Aliyah binti Said Muhammad Ali. Saya akan menerangkan hubungan antara artikel yang diambil dengan komponen yang dipelajari iaitu aksiologi. Artikel yang telah diambil oleh grup kami ialah keamanan informasi secara aksiologi dalam menghadapi era revolusi perindustrian 4.0. Maklumat pertama yang diambil di dalam artikel ialah di mana kesejahteraan dan keselamatan maklumat menjadi isu yang sangat penting. Jika kepakaran teknologi ini tidak digunakan dengan baik, ia boleh menyebabkan penyalahgunaan di mana keselamatan maklumat terancam. Contohnya seperti individu yang pakar dalam teknologi boleh menggodam akaun individu lain dan mungkin boleh menjejaskan privasinya. Ini jelas teknologi membawa kepada nilai yang tidak baik kepada masyarakat dan bertentangan dengan ilmu wahyu di dalam komponen aksiologi ini sendiri, di mana terdapat permasalahan terhadap akidah seseorang umat Islam jika ia mengamalkan nilai yang tidak baik kepada kepakarannya dalam bidang teknologi ini. Maklumat yang kedua ialah ancaman kepada keselamatan di dalam era ini sendiri iaitu era industri 4.0, di mana maklumat yang ada sedia ada di dalam era revolusi ini boleh dieksploitasi kepada negara luar. Contoh yang dapat dikaitkan dengan petikan ialah di mana dunia yang semakin rosak akibat pengeksploitasi maklumat yang disimpan di dalam big data. Secara mudahnya, maklumat syarikat yang digunakan di dalam era industri 4.0 dan juga maklumat negara yang disimpan di dalam simpanan digital boleh digodam dengan mudah dan boleh menyebabkan keamanan sebuah negara terganggu. Oleh itu, nilai aksiologi adalah sangat membantu dalam perkara ini kerana ia menerangkan dan memberi tunjuk ajar tentang perkara yang betul ataupun perkara yang salah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi saya akan meneruskan poin yang seterusnya berkenaan dengan hubung kait artikel dengan komponen falsafah. Jadi penggunaan internet meningkat pada setiap tahun. Trend perubahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nur Aliyah binti Said Muhammad Ali. Saya akan menerangkan hubungan antara artikel yang diambil dengan komponen yang dipelajari iaitu aksiologi. Artikel yang telah diambil oleh grup kami ialah keamanan informasi secara aksiologi dalam menghadapi era revolusi perindustrian 4.0. Maklumat pertama yang diambil di dalam artikel ialah di mana kesejahteraan dan keselamatan maklumat menjadi isu yang sangat penting. Jika kepakaran teknologi ini tidak digunakan dengan baik, ia boleh menyebabkan penyalahgunaan di mana keselamatan maklumat terancam. Contohnya seperti individu yang pakar dalam teknologi boleh menggodam akaun individu lain dan mungkin boleh menjejaskan privasinya. Ini jelas teknologi membawa kepada nilai yang tidak baik kepada masyarakat dan bertentangan dengan ilmu wahyu di dalam komponen aksiologi ini sendiri,
di mana terdapat permasalahan terhadap akidah seseorang umat Islam jika ia mengamalkan nilai yang tidak baik kepada kepakarannya dalam bidang teknologi ini. Maklumat yang kedua ialah ancaman kepada keselamatan di dalam era ini sendiri, iaitu era industri 4.0, di mana maklumat yang ada sedia ada di dalam era revolusi ini boleh dieksploitasi kepada negara luar. Contoh yang dapat dikaitkan dengan petikan ialah di mana dunia yang semakin rosak akibat pengeksploitasi maklumat yang disimpan di dalam big data. Secara mudahnya, maklumat syarikat yang digunakan di dalam era industri 4.0 dan juga maklumat negara yang disimpan di dalam simpanan digital boleh digodam dengan mudah dan boleh menyebabkan keamanan sebuah negara terganggu. Oleh itu, nilai aksiologi adalah sangat membantu dalam perkara ini kerana ia menerangkan dan memberi tunjuk ajar tentang perkara yang betul ataupun perkara yang salah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi saya akan teruskan poin yang seterusnya berkenaan dengan hubung kait artikel dengan komponen falsafah. Jadi penggunaan internet meningkat pada setiap tahun. Trend perubahan teknologi seperti internet ini meningkat kerana meningkat dan berubah kerana teknologi ini dinaik taraf pada satu masa ke satu masa menjadi makin canggih. Perubahan ini dipengaruhi oleh keperluan masyarakat tersebut memandangkan dunia pada hari ini kebanyakannya bergantung kepada penggunaan internet dalam kehidupan seharian mereka. Jadi internet ini digunakan secara meluas dan tiada sekatan. Dari segi pandangan aksiologi, penggunaan internet ini digalakkan kerana ia akan memberi kesan kepada masyarakat tersebut. Kesan yang baik atau buruk itu bergantung kepada masyarakat tersebut memanfaatkan teknologi seperti internet ini. Poin seterusnya, perkembangan teknologi dapat memberi kemudahan kepada manusia untuk menjalani kehidupan seharian mereka seperti menjalani aktiviti perniagaan, pekerjaan, pembelajaran dan banyak lagi. Perbankan atas talian adalah yang paling popular, akan tetapi ramai masyarakat pada hari ini tidak mengetahui risiko yang bakal mereka hadapi. Antaranya adalah ancaman cyber. Ancaman cyber ini adalah perilaku orang yang tidak bertanggungjawab untuk menipu pengguna internet. Selain itu juga, Asia Tenggara mempunyai kes yang tinggi terhadap ancaman cyber ini kerana tahap kesedaran mereka terhadap risiko dan ancaman ini adalah rendah. Jadi di sini kita boleh lihat dua situasi di mana satu adalah orang yang tidak bertanggungjawab melakukan taktik penipuan dan juga yang keduanya adalah orang yang menggunakan teknologi ini seperti internet ini mempunyai kurang kesedaran terhadap risiko dan ancaman yang mereka hadapi. Jadi di sini kita boleh kaitkan dengan nilai kerohanian dari aspek nilai moral, di mana mereka ini mendatangkan kesan keburukan terhadap diri mereka serta masyarakat di sekeliling mereka. Kesimpulan, kita dapat lihat bahawa kita tidak dapat menafikan bahawa teknologi maklumat sedang mengalami kembangan yang sangat pesat dan sangat membawa kepada kebaikan di era ini. Namun begitu, kita harus menggunakan teknologi ini untuk perkara yang baik.